أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan mentelaah kitab Al-Azkar An-Nawawi. Itu nama pendek dia, nama panjang dia Rihlatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talqis ad-da'awat wal azkar mustahabbah fil laili wan nahar. Itu nama panjang dia. Nama pendek dia Al-Azkar An-Nawawi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat mentelaah lagi kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasyahud dalam solat. Kita panggil tahiyat. Kita baca tahiyat dalam solat. Babun fi tasyahud fi solat. Ada satu bab pada mengatakan bacaan tahiyat di dalam solat yang kita dah baca dah hari itu sedikit. Dan pada pagi ini kita sambung, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pada ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi SAW. Lafaz-lafaz tasyahud yang kita baca tadi ada 3 versi dalam hadis Rasulullah SAW. Ada lagi 5 versi daripada marfu' daripada sahabat Nabi SAW. Jadi semuanya 8. Jadi 8 versi yang kita dengar pagi ini. Satu persatu saya baca sampai 8. Hari ini taklah berat sangat pengajian kita. Kita nak tengok tentang at-tahiyyat sahaja. Yang pertama, 159 muka surat 126. Hadis yang ke-159 pagi ini. Pertama, cara lafaz tahiyyat yang pertama, riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini daripada Ibnu Mas'ud. Riwayat ni, saya dah banyak riwayat. Cuma kita jumpa riwayat yang kita baca.
Yang kita duk baca selalu tu riwayat mana kita ambil? Kita tengok ini. Kita tengok makna sikit apa dia at-tahiyat ni. At-tahiyat ialah salam. Segala salam. Tahiyat tu salam. Was-salawat, ibadah. Wat-thayyibat, kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, assalamu alayka, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Wahai Nabi, ayyuhan Nabi, assalamu alayka. Ka noh, dia kata ka, itu saya terang dah. Ka tu satu dhamir mutasil yang face to face, berdepan kan. Rasulullah SAW dengan Allah dia bertahiyat, salam dan menjawab salam berdepan. Ini dia ambil. Kesejahteraan atas kami. Jadi dialog tersebut di antara Allah dan Rasulnya ini saling berbalas ucapan salam tersebut. Assalamu alayna. Ini jawab daripada Rasulullah SAW. Assalamu alayna. Sejahtera juga ke atas kami. Sampai kita pun lah ni termasuk dalam tahiyat tersebut. Termasuk sejahtera ke atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Yang hamba soleh tak ada lain. Yang mengucap dua kalimah syahadah, yang melaksanakan ibadat dan meninggalkan segala tegah-tegahan. Itu yang disebut orang-orang soleh. Jadi orang soleh ini termasuk dalam tahiyat ini tersebut. Wa ala ibadillahis salihin. Kemudian aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang tu kita duk baca tu. Ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Lain sikit kita tak baca macam ni. Kita tengok yang kedua pula. Baru dua. 160 at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Macam nak kena hak kita baca tadi je. Hak ni kita ambil riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar. Hak tadi Ibnu Mas'ud dia dengar. Dia duduk kat situ. Sama juga Ibnu Abbas dia dengar, dia duduk kat situ. Rasulullah SAW baca yang ni. Hadis dia sahih. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ni yang kita pakai. Yang ni yang kita duk baca. Imam Syafi'i ambil yang ni sebagai bacaan solat orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dia baca ni. Apa istimewanya? Kat sini ada perkataan al-mubarakat. Dia segala salam sama tahiyat tu keberkatan. Kat situ ada perkataan keberkatan. Selawat, kebaikan hanya bagi Allah sampai habis. Itu lafaz yang kita guna, riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ada perkataan al-mubarakat, keberkatan. Lain makna dia sama. Riwayat yang ketiga, hadis sahih tadi sahih Muslim dan sahih Ibnu Mas'ud juga sahih. Ibnu Mas'ud juga sahih, terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Sahih. Yang ni pun dalam sahih Muslim terdapat yang ni. Sahih juga yang ketiga, riwayat Abu Musa Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam mana versi dia? At-tahiyyatut thayyibatus salawat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia dengar daripada Rasulullah SAW.
Abu Musa Asy'ari dengar daripada Nabi SAW, dia kata apa? At-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatut thayyibatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi bermula dengan salam kebaikan dan selawat. Hanya selawat dan selawat hanya bagi Allah dimulai itu. Hal lain yang seterusnya tu sama. Cuma bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Itu 3 versi yang sahih daripada Muslim, daripada Sahih Bukhari, semuanya adalah sahih. Jadi kadang-kadang kita nak tukar-tukar pun boleh untuk menambahkan kekhusyukan kita dalam solat. Tapi selagi berbelit-belit tahiyat, thayyibat, mubarakat, selagi kita tengok syarat-syarat dia nak baca tahiyat, yang mana sunat kena ada, kan? Habis 1, 2, 3 yang warid daripada Nabi SAW. Kami riwayatkan daripada Sunan Baihaqi dengan sanad yang baik daripada Al-Qasim. Dia berkata, Aisyah mengajarku. Dia berkata, ini bacaan tasyahud Rasulullah SAW. Ini mai daripada Sayyidatina Aisyah. Dia ajak, dia kata ini bacaan tasyahud Rasulullah SAW. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Dalam hadis ini terdapat nilai positif, itu bahawa tasyahud baginda sama lafaz dengan tasyahud yang kita baca. Dan kita riwayatkan daripada kitab Muwatta' Imam Karya Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi dan selainnya, keduanya sanad yang sahih daripada Abdurrahman bin Abil Qarni, bahawa dia mendengar Umar, daripada Sayyidina Umar, mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri di atas mimbar sedang mengajar tata cara tasyahud kepada khalayak. Beliau berkata, ucapkanlah, qulu, dia kata, ucapkanlah. Sayyidina Umar kata, qulu. Ini daripada Sayyidina Umar. Ini lain sikit bersida. At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Az-zakiyat dia tambah dekat situ, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tambah az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, jadi marfu' kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun boleh digunakan, boleh diamalkan. Sekali-sekali kita tukar ambil yang Sayyidina Umar, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya ashabi kan nujum, kan? Boleh kita ambil sebagai sumber, sebab sahabat Nabi sentiasa bersama dengan Nabi, dan mereka juga dijadikan sebagai sumber hukum. Kami riwayatkan juga dari kitab Al-Muwatta' Imam Karya Imam Malik, Sunan Baihaqi dan selain kedua-duanya dengan sanad yang sahih daripada Aisyah, bahawa dalam tasyahud dia membaca at-tahiyyatu thayyibatu salawat az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini syahadah dia lebih awal. Tadi syahadah hujung, ini syahadah dia lebih awal. Lepas tahiyat kemudian terus syahadah. Perkataan zakiyat dah masuk daripada Sayyidatina Aisyah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian barulah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada riwayat yang lain dalam kitab tersebut, Sayyidatina tersebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyyatu salawatu thayyibatu zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayna ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Az-zakiyat, kesucian, maksud dia ke situ, dia tambahkan kesucian kepada Allah sejak daripada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidatina Aisyah ada 2 versi, dia tambah kepada az-zakiyat, dan syahadah itu lebih awal dibaca. Kita tengok yang terakhir, yang ke-8. Kami riwayatkan waina juga daripada kitab Muwatta' Karya Imam Malik, Sunan Baihaqi dan selainnya. Kedua-duanya sanad yang sahih daripada Malik
bin Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dalam tasyahud dia membaca bismillah, versi yang terakhir dia ada bismillah. Sebelum kita baca yang tahiyat tu dia ada bismillah pula. Kemudian baru at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna muhammadan rasulullah, daripada Ibnu Umar. Ini versi yang terakhir, versi yang berbeza, mula dengan bismillah. Jadi wallahu alam, itu adalah 8 versi bacaan tahiyat yang semuanya riwayat sampai kepada Rasulullah 3 dan selebihnya 5 sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua riwayat tersebut merupakan jenis-jenis bacaan tasyahud. Al-Baihaqi mengatakan yang ada daripada Rasulullah ada 3 hadis. Ada riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa Asy'ari. Ini adalah perkataan Baihaqi 3. Ulama ni mengatakan ketiga hadis ini sahih, dan yang paling sahih adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dan dia adalah sahih yang pertama tadi. Itu sebab Imam Nawawi dia susunkan yang pertama tadi. Imam Baihaqi, ulama mengatakan yang ini yang paling tepat. Tapi perlu dipahami bahawa boleh mengucapkan lafaz tasyahud dengan semua zikir yang telah disebut. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama lain. Bacaan tasyahud yang terbaik menurut Imam Syafi'i saya sebut adalah hadis Ibnu Abbas yang ni kita duk baca ni. Apa sebab? Disebabkan di sana terdapat lafaz al-mubarakat. Al-mubarakatu Imam Syafi'i dan pada ulama lain rahimahullah menyatakan kerana lafaz tasyahud yang diperintahkan relatif macam-macam versi, maka lafaz daripada perawi pun berbeza-beza, wallahu alam. Berbeza-beza ni bukan apa, sebabkan sahabat dengar macam ni, kadang-kadang Rasulullah baca macam ni, kadang-kadang Rasulullah macam ni. Jadi sahabat ni Abdullah bin Mas'ud dengar, kemudian Ibn Abbas mendengar, jadi orang ni mendengar. Jadi dia pembawa versi yang mereka pasti dengan Rasulullah SAW. Lafaz yang dipilih dianjurkan kepada ketiga yang pertama di atas, yang dibaca secara sempurna. Apabila dibaca sebahagian, apakah boleh? Penjelasan seperti berikut. Baca separuh. Ini perbahasan lah. Ini masuk perbahasan kita. Tadi dia senarai dekat kita 8 versi tersebut. Ini macam mana pula? Apabila hanya dibaca sebahagian, apakah boleh? Penjelasannya seperti berikut. Lafaznya al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, az-zakiyat, hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat tasyahud. Ini syarat-syarat dia. Bukan dia sunat saja. Lafaz ini dihapuskan secara kesemuanya atau hanya membaca at-tahiyatu assalamu alayka ayyuhan nabi hingga akhirnya, maka hukumnya adalah harus. Nak meringkaskan, tak larat nak ingat. Ni kita tak kot tang orang lain ni, tapi kita baca apa tang orang lain. Depa boleh at-tahiyatu lillah, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi pun boleh, harus. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini dalam mazhab kami. Sedangkan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi hingga akhirnya hukumnya wajib, tidak boleh dihapuskan sedikit pun kecuali lafaz wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ketiga-tiga versi sahabat daripada Nabi SAW ada yang ni. Maka ulama-ulama mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi tak boleh dihapuskan. Yang atas tadi az-zakiyat, at-tayyib, al-salawat, apa semua tu, yang itu sunat. Kita nak ambil satu pun tak apa, at-tahiyatu lillah tu. Tapi untuk perkataan assalamu alayka ayyuhan nabi, Imam Nawawi menyebutkan dekat sini dalam mazhab ini, dia mengatakan wajib, tidak boleh dihapuskan sedikit pun kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, warahmatullah tu sunat, boleh dihapuskan. Maka padanya ada 3 pendapat.
warahmatullahi wabarakatuh dalam kalangan para sahabat kami. Pertama, yang paling benar adalah tidak harus dihapuskan. Kali inilah petunjuk daripada dalil, daripada hadis Nabi, dan kerana hadis-hadis yang ada semuanya menegaskan lafaz tersebut. Jadi pendapat yang ni mengatakan tak boleh nak gugurkan, kena sebut juga. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, harus dihapuskan. Yang ketiga, hanya harus menghapus lafaz wabarakatuh dan tidak pada lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabi yang tu wajib, yang selebihnya khilaf ulama. Nak sebut warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ada yang mengatakan wajib sebut, sambung dah tu, ataupun ada yang mengatakan harus, ada mengatakan setakat warahmatullahi tu warahmatullah kena sebut. Salah seorang daripada kalangan teman rapat kami, Abdul Abbas bin Suraish, mengatakan boleh meringkaskan lafaz tasyahud menjadi at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Secara rumusnya dengan khilaf-khilaf tadi, maka disimpulkan tahiyat itu paling ringkas baca at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahi salihin, kemudian syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebahagian besar dan lafaz salam menyebut assalamu alayka ayyuhan nabi, juga assalamu alaina. Ada 3 syarat. Yang pertama, sunat menyebut tahiyat, kemudian wajib menyebut salam ala nabi, juga kena sebut salam ala ibadah salihin, kemudian syahadah. 3 benda ni. Jadi panjang-panjang tadi kan, panjang-panjang sampai 8 tadi dirumuskan. Kalau nak ringkas, nak pendek, usah duk ringkas dah kot, dah boleh panjang, kita baca panjang tu lah, pahala dia lebih banyak. Tambah lagi riwayat daripada Ibn Mas'ud, juga riwayat Ibn Abbas yang kita pakai oleh mazhab Syafi'i, nak ambil ringkas pula. Kutlah esok tak larat tua-tua kan, tua-tua dah tak larat dah, boleh ikut nak guna hak ringkas ni. Tapi kalau hak baru nak belajar, boleh nak guna hak ni. Kalau hak baru masuk Islam, boleh guna hak ni. Bagi pendek tu, lama-lama koi panjang. Solat ni lagi lama lagi bagus, lagi boleh tahan lama lagi baik solat ni, dan lagi kita statik duduknya lagi bagus kan? Tambah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Musa Asy'ari sembahyang berlama-lama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita buka lagi sunat-sunat tu sangat banyak berkenaan sembahyang. Duduk lama, berdiri lama, rukuk lama, antara dua sujud lama, bangkit daripada rukuk lama, duduk antara sujud lama, semua berlama-lama sekadar yang kita mampu. Kalau kita sembahyang seorang-seorang lama sangat, yang tu lebih baik kan. Kita nak potong-potong pula bagi kita ambil yang kita dah baca dah dengan alif dan lam, dan beberapa riwayat lain disebut tanpa alif dan lam. Sebahagian teman rapat kami mengatakan keduanya boleh digunakan, namun yang terbaik adalah lafaz assalamu dengan alif, sebab satu dalam buku ni disebut salamun, tak ada alif lam. Sepatutnya kena ada alif lam sim lam min kat sini. Tuan-tuan tak nampak salamun. Jadi perbahasan dalam buku ni adalah dia lebih baik ada alif lam. Jadi assalamualaikum. Kat situ ada sabdu ataupun syaddah yang kita kena jaga bila kita baca tahiyat. Tambah tang assalamualaikum sebab dia wajib. At-tahiyat dia sunat. Tang lain tang dan sunat, tang salamun kita kena pelihara dia sebab dia wajib dibaca. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Sedangkan tentang bacaan basmalah sebelum tahiyat adalah seperti berikut. Ini bacaan yang tadi ada bismillah kan. Bismillah riwayat daripada Ibn Umar, dia baca bismillah. Tengok perbahasan. Kami telah meriwayatkan sebuah hadis marfu' daripada Sunan Al-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan selain keduanya tentang penetapan tambahan basmalah. Ni depan ni tadi ada yang kelas sekali itu, dia ada bismillah. Perbahasan dia. Lebih dahulu terdapat hadis daripada Ibn Umar, akan tapi Bukhari dan Nasa'i dan para imam hadis lain mengatakan tambahan bacaan basmalah tidaklah
sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sahabat kami mengatakan tidak disunatkan baca basmalah, tak boleh. Tapi kalau ramai juga terdengar sebelah kita dia baca bismillah at-tahiyatul mubarakah, jangan kata apa dia, jangan bawa dia kata sesat pula main bismillah tang ni, jangan. Sebab ada juga pendapat yang paling ujung-ujung sahabatnya Ibnu Umar yang membaca bismillah. Kan? Sebagian teman rapat kami mengatakan disunatkan. Yang benar adalah tidak membacanya kerana kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan bacaan tasyahud tidak menyebutnya dalam riwayat mereka. Ini satu riwayat saja yang ada bismillah. Kan? Kalau kita nak baca litabarukan, ambil berkat, silakanlah sekali-sekali kita baca bismillah, kita meraihkan sahabat Ibnu Umar ini kan, yang dia baca bismillah, meraihkan urutan. Ini pula susunan tak. Nak mula mana dulu? Assalamualaikum ayuhan nabi, at-tahiyat duduk belakang, syahadah. Sebab dalam versi yang kita baca ni Sayyidina Aisyah, dia urutan dia berbeza dengan yang kita duk baca. Dia asy-syahadah dulu dan kita di ujung. Jadi urutan dalam bacaan tasyahud hukumnya sunat dan bukan wajib. Nak tak belakang dia bukan macam Fatihah yang mesti berturutan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kena turut sampai habis tu bacaan Fatihah. Ini tahiyat. Kita tengok urutan dalam bacaan tasyahud, hukum tasyahud adalah sunat dan bukan wajib. Apabila sebahagian lafaz didahului daripada sebahagian yang lain, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang benar daripada kebanyakan para ulama. Imam Syafi'i menegaskan perkara ini dalam kitab Dalam kitab ada menyatakan tentang susunan ni. Susunan at-tahiyat, nak ujung ke, syahadah nak awal ke, tu ke ada. Pendapat lain mengatakan bahawa harus dibaca secara berturutan seperti surah Al-Fatihah. Namun bukti akan bolehnya perkara tersebut adalah didahului dengan salam atas lafaz syahadat dan sebagai riwayat, dan di akhirnya riwayat lain sebagaimana yang kami kemukakan di atas. Sementara surah Al-Fatihah dia kata lafaz dan urutannya adalah mukjizat mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu. Mai baca ikut susunan tersebut sampai waladdallin, sampai itu. Kan itu mengikut susunan tersebut. Bagi tahiyat dia bukan mukjizat. Oleh kerana itu tidak boleh diubah bagi Fatihah, dan tidak diperkenan juga tasyahud dengan selain bahasa Arab bagi orang. Tidak diperkenankan juga tasyahud dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu membacanya dalam bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu, boleh bertasyahud dengan bahasanya sendiri dan harus belajar sebagaimana yang kita jelaskan pada perbahasan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita dah belajar itu. Samalah kes dia. Kalau kali pertama silakan, tapi kalaulah berkali-kali tidak dibenarkan, dia kena belajar Allahu Akbar sebut. Sama juga tahiyat tu, kalau tak boleh panjang-panjang, ambil pendek tu ada ni. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Versi yang paling pendek dalam kita belajar ni. Habis berkenaan dengan urutan bacaan tersebut. Sekali orang main baca, tengok dia mengucap dulu. Ada urutannya. Ada urutan, tak perlu bersusun-susun mengikut daripada Imam Syafi'i dalam kitab Disunatkan bertasyahud untuk bersuara perlahan, dan ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Buktinya adalah hadis. Ada hadis dia, kita nak baca faslun satu bab, fasal ceraian yang lain mengatakan kita nak baca perlahan ke derah ke kuat. Derah ke kuat. Kita nak baca slow ke kuat. Kita nak baca macam mana. Disunatkan dalam tasyahud untuk bersuara perlahan, dan hal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Baca pelan-pelan, kita jangan dengar, yang bagi orang lain dengar. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang mengucap salam penghormatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang mendoakan kepada Rasulullah, kita sedang mendoakan kepada kita sedang mendoakan kepada muslimin dan muslimat, orang-orang soleh. Pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakah minas sunnati. Allah bin Mas'ud mengatakan, dia berkata Rasulullah SAW, dia kata minas sunnati an yukhfiyat tasyahud, termasuk daripada sunnahku adalah merendahkan suara pada bacaan tasyahud. Hukumnya adalah sunat perlahankan suara ketika baca tasyahud.
Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, Al-Hakim mengatakan sahih. Apabila ada seorang sahabat mengatakan dengan ucapan, ini kaedah aqwalus sahabah, kalau sahabat bagi pendapat. Ini yang kita duk guna pendapat sahabat ni. Ada kaedah fiqh. Kaedah fiqh mengatakan apabila seorang sahabat menyatakan dengan ucapan termasuk daripada as-sunnah min aqwali sahabah ni, maka hal itu sama hal dengan mengatakan Rasulullah. Maka hal itu sama halnya yang mengatakan Rasulullah bersabda. Standard dia bila sahabat Nabi SAW menyebut dan menyebut apa termasuk daripada sunnah. Sahabat termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Ni lafaz daripada atas ni. Minas sunnati, dia sebut itu, sahabat tu sebut an yukhfiya tasyahud. Lafaz minas sunnah maksudnya dia, maksudnya termasuk daripada sunnah. Standard dia jauh mana perkataan tersebut dengan sabda Rasulullah SAW. Hal ini mengatakan sama. Inilah mazhab yang benar dan diikuti oleh semua ulama dari kalangan ahli fiqh, ahli hadis, ahli usul dan mantik rahimallah. Apabila dibaca dengan suara kuat hukumnya makruh, jangan baca kuat. At-tahiyyatul mubarak. Dah lah tu. Wahwai pula. Allah, celaru tu. Dia sebut at-ta orang tu pun kalau kuat makruh. Dia makruh. Dia senang at-tahiyyah. Dia sunat je tuan tu. At-tahiyyah. Tak duduk tuan tu saja nak starting at-tahiyyah tu sampai Tok Imam bagi salam. Dia punya was-was ni. Was-was ni cukup kacau ni. Orang yang tak mengaji ilmu fiqh dia banyak was-was. Kalau dia mengaji ilmu fiqh dia kurang, dia tak ada was-was. Dia sebut tu senang. At-tahiyyah. Jadi hukumnya apabila kita makruh membaca kuat. Namun solatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau dia baca kuat pun tidak batal. Itu adalah versi tahiyat yang kita baca sama-sama 8 dan perbahasan-perbahasan yang ringkas berkenaan dengan tahiyat. Jadi kita fahamlah tahiyat itu apa syarat yang wajib, apa yang sunat. Yang wajibnya assalamu at-tahiyyatu sunat. Az-zakiyat, thayyibat, salawat itu adalah perkara-perkara sunat yang kita ambil satu. Tak apa nak ringkas. Assalam tu adalah wajib. Assalam tu 3 salam dan penyaksian juga adalah perkara wajib dalam tasyahud yang mesti kita baca. Dan 21 selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tadi. Kemudian sambung tahiyat kita dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita masuk sikit ada sikit 7-10 minit. Selawat Nabi, babun fi salawatun Nabi fi tasyahud. Dalam tasyahud tu ada selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut pendapat Imam Syafi'i membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Ini yang sebut ni. Tadi tahiyat ada wajib. Apabila sebut wajib dia rukun dalam solat. Dalam tahiyat juga ada selawat, dia juga adalah rukun. Ini yang kata ni orang yang sujud kemudian dia lambat bangkit. Tok Imam dah bangkit dah, dia duk baca doa dekat dalam tu berlama-lama, takut tinggal lebih 3 rukun daripada imam. Tinggal lebih daripada 3 rukun daripada imam tersebut. Yang ni perbahasannya, sebab dia ada tahiyat tu wajib, dan tahiyat ada wajib dan selawat adalah wajib. Menurut pendapat Imam Syafi'i membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan maka solatnya tidak sah. Namun bacaan selawat tidak wajib ditujukan kepada keluarga baginda sesuai dengan mazhab yang benar, tapi hukumnya sunat. Sebagian teman rapat kami menyatakan wajib. Yang terbaik adalah bacaan salawat adalah yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini yang terbaik selawat yang dibaca. Tapi kita jangan baca yang ni. Kita baca yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Ada hadis dia, sekali kita tengok.
Ini selawat. Ya Allah berikan kesejahteraan kepada Muhammad. Tadi dia sebut dah di atas yang wajib je kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib tujukan. Tidak wajib. Namun bacaan selawat tidak wajib ditujukan kepada keluarga. Tadi yang panjang saya baca tadi ini selawat yang ditujukan kepada keluarga dan zuriat. Zuriat dia disebut sekali dalam tu. Kan? Yang kita baca maksudnya, ya Allah berikan kesejahteraan kepada Muhammad, hambamu dan utusanmu Nabi Muhammad yang buta huruf dan kepada keluarga Muhammad berserta semua isteri dan keturunan baginda. Dia masuk sekali isteri dan keturunan baginda sebagaimana engkau beri kesejahteraan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad Nabi yang buta huruf dan keluarga Muhammad berserta semua isteri dan keturunan baginda sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha terpuji. Dia karang sekali dengan keluarga-keluarga tersebut. Jadi bila kita at-tahiyyah sambung hak ni lagi kan. 169 hak ni. Kami riwayatkan sebahagian besar tata cara. Sebahagian besar tata cara bacaan selawat ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Ka'ab bin Ujrah daripada Rasulullah SAW. Selebihnya sahih daripada riwayat Ibn Qa'ab selain Ka'ab. Akan datang penjelasan insya-Allah dalam bab selawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang wajib dibaca ni, yang wajib dibaca daripada bacaan selawat ialah Allahumma salli ala nabi. Ya Allah limpahkan selawat kepada Nabi. Boleh juga baca sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah limpahkan selawat kepada Muhammad. Boleh juga kita baca sallallahu ala rasulihi. Boleh kita baca sallallahu ala nabi. Ada pendapat lain dalam mazhab kami membenarkan untuk baca Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga baca sallallahu ala Ahmad. Boleh juga baca sallallahu alaihi, wallahu alam. Ini versi-versi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang panjang yang tadi yang mula-mula sekali tu dia karang dengan keluarga-keluarganya sunat. Yang ini versi yang wajib dibaca yang ni. Allahumma dekat Nabi Muhammad sahaja. Tiada perbezaan pendapat tentang tidak diwajibkan baca selawat kepada Nabi SAW pada tasyahud pertama. Akan tetapi apakah hukum sunat? Ada dua pendapat yang paling benar adalah disunatkan, tetapi tidak disunatkan bagi keluarga baginda menurut pendapat yang bersih. Kalau kita tak karang sekali dengan keluarga-keluarga dia pun tak apa, tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Sementara pendapat yang lain mengatakan disunatkan juga semuanya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak disunatkan untuk berdoa pada tasyahud yang pertama. Bahkan pada saat kami mengatakan makruh kerana tasyahud yang pertama didasarkan pada keringanan. Lain hal dengan tasyahud akhir. Apa beza tasyahud akhir? Itu kita terang dah. Sebab pendapat ulama-ulama lain, mazhab yang lain, tahiyat awal tu wajib kena baca, tahiyat akhir tu sunat. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i, kita karang kesemua tu wajib sebab tasyahud akhir itu adalah wajib dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan tasyahud akhir, salawat kepada Nabi SAW yang kita sambung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Cuma dekat sini dia sebut ummi kan, kita pun buta huruf. Nabi ni buta huruf. Ya, Nabi ni buta huruf. Nabi ni buta huruf, tujuan Allah butakan dia itu sebab tu dia kata ma ana biqari'in. Dalam gua Hira ketika mana datang malaikat Jibril suruh dia baca ma ana biqari'in 3 kali, ma ana biqari'in, peluk lagi ma ana biqari'in 3 kali. Maknanya Rasulullah SAW tidak tahu membaca. Timbullah orang talis, orang-orang barat katakan hampa ni beriman kepada seorang rasul yang bodoh, tak reti baca, dia berkata. Tapi di sebalik yang lain, sebenarnya bukan bodoh. Rasulullah SAW tak pandai baca, ada hikmahnya, adalah untuk membenarkan risalah Nabi SAW. Bukan Rasulullah reka cipta seperti mana tersebut. Cuma lahirnya Rasulullah SAW di kalangan orang yang cerdik pandai. Pada ketika itu di Madinah ada orang yang boleh baca. Sayyidina Umar pandai khutbah, pandai berpidato dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan di antara orang-orang yang cerdik. Dengan Nabi SAW tak boleh baca. Tujuannya ialah
Hikmahnya ialah nak menunjukkan bahawasanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita dan seluruh alam ini sehingga ke hari kiamat adalah benar. Wahyu itu benar daripada malaikat dan diturunkan daripada Allah Rasulullah SAW, dan tidak ada rekaan seperti mana yang kita baca di dalam kitab, seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis, dan semuanya adalah benar-benar belaka wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna, anta muqaddimu wa anta muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.